Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani shrah bi sadri sa'mil bihi jasadi wa hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran malam ni. Seperti yang dijadualkan, kita sambung kitab Muniyatul Musalli. Surat 56 Rumi. Baru ni tak ada. Lakah lah. 56. Jawi 14. 14. 7 daripada atas. 14, 7 daripada atas. Tu Jawi lah. Rumi 56. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mana? Kat mana? Sujud. Sekejap. Waktu dah selesai. Waktu belum. Kita berhenti dekat waktu. Maknanya kita selesai masalah huraian perkara-perkara menyempurnakan sembahyang. Kita dah selesai wuduk. Kita dah selesai wuduk apa ni? Najis selesai. Masuk kita memelihara waktu. Qal ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Adapun memelihara waktu itu, maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Kita bukan bahas bab wuduk, mandi wajib, najis, waktu solat, bukan. Kita dah lepas lama dah bab tu. Ini apa ni? Ini setiap ibadah yang kita buat boleh dilihat daripada 3 sudut. 3 segi, 3 sudut. Sudut kita tengok tu. Pertama, sudut luaran. Kalau sembahyang, sudut luarannya rukuk, i'tidal, baca-bacaan tu lah. Sudut dalaman, dalam macam mana? Dia tu ada 3. Setiap ibadah boleh dilihat daripada 3 sisi. Dan kita dah bahas sisi wuduk dah selesai, sisi najis dah selesai. Yang ini sisi waktu pun. Ada pun memelihara waktu itu, maka sempurnanya di dalam 3 perkara, 3 sisi. Yang mana kita dah bincang sebelum ni bahawasanya solat fardu kita yang diwajibkan atas kita sehari 5 kali. Waktu tu telah ditentukan. Tak boleh kita buat suka-suka. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu mesti dilakukan oleh orang yang beriman pada waktu yang ditentukan. Kalau bukan waktu yang ditentukan, dia buat juga tak dapat adaan, jadi qadaan, balah berdosa, mengeluarkan sembahyang pada waktunya. Dan kalau kata dalam satu waktu tu nak sembahyang 3-4 kali, hukumnya haram, tak boleh. Sembahyang fardu. Kalau nak, sembahyanglah sunat banyak mana pun. Tak boleh. Kalau nak sembahyang 10 kali, nak sembahyang subuh, tak boleh. Tak dibenarkan. Kita tak dibenarkan. Jadi, sembahyang tu telah diwajibkan pada orang mukmin, dan waktu dia telah ditentukan, berapa rakaat semua telah ditentukan. Okey, mari kita tengok dari nisbah waktu. Pertama,
Bahawa ada ia mata engkau melihat akan matahari dan bulan dan bintang. Kita tak perasan. Kita sebab sembahyang, kita tak tengok matahari, bulan, bintang. Nak sembahyang, kita tengok handphone. Nak sembahyang, kita tengok yang bunyi tetek-tetek tu, bunyi dekat dinding kalau surau masjid. Nak sembahyang tengok apa? Takwim. Dulu tengok takwim, sekarang tak tengok dah. Tengok tu lah. Tengok TV, maksudnya ada azan. Tengok tu lah. Yang banyaknya tengok telefon lah. Ada application tu kan. Hakikat sebenarnya, nak sembahyang bukan tengok telefon, bukan tengok takwim, bukan tengok jam, bukan tengok apa dia panggil ni? Takwim juga. Takwim yang digital ni bukan. Nak sembahyang asalnya lah, ini baru berapa? 100 tahun ada? Tak sampai kot. Rasa tak sampai 100 tahun ni. 50 tahun lepas ada. Tak sampai tak? Baru sangat, mungkin 30 tahun baru tak? Jadi agama kita sembahyang tu difardukan 1445 setengah tahun yang lepas. Betul tak? Ke tak pernah fikir? Tak pernah terfikir. Bilakah, berapa lamakah kita maksudnya umat Nabi lah, kita orang Islam diwajibkan ataupun disuruh untuk solat 5 waktu? 1445 tahun setengah yang lampau. Kita 1444 kan. Sembahyang difardukan setahun lebih sebelum tu. Sebelum 1444, sebelum hijrah tu. 1444 tu hijrah. Jadi maknanya 1445 setengah. Kena ingat lah. Ketika itu sembahyang, bukan ketika itu, beribu tahun selepas pada itu, sembahyang bukan tengok jam, sebab jam mungkin tak tengok jam. Tengok apa? Tengok ni, matahari, bulan, bintang. Masa tu melihat matahari, tahu waktu tu. Melihat bulan, hari bulan, dan bulan Zulhijjah, Zulkaidah. Bintang, orang dulu lah, dia adalah cara-cara tengok bintang tu. Kita tak kerti lah, ilmu falak. Jadi apabila Allah mewajibkan solat, diminta kita untuk mendongak ke langit. Matahari, bulan, bintang duduk langit. Diminta kita untuk mendongak ke langit untuk melihat matahari, bulan dan bintang ketika semayang tadi. Cuma kita tak perasan sebab kita tengok telefon kita tengok takwim. Kalau orang dulu nak semayang, dia keluar tengok langit. Maksud tengok langit tu apa? Tengok matahari, bulan ataupun bintang. Adalah cara dia. Jadi bila melihat begitu, dia akan rasa kebesaran Allah sebab sekejap lagi nak semayang. Kita tengok telefon, jadi tak rasa apa-apa pun dengan melihat, oh dah masuk waktu dah, dah masuk, bunyi dah. Masuk semayang. Tapi kalau dulu tidak. Kalau nak semayang maghrib tadi kan, pakak-pakak pergi luar. Tengok matahari tu jatuh. Allah, bila tengok matahari jatuh tu, terasa tak kebesaran Allah? Terasa lah. Lepas tu semayang maghrib, Allah terasa. Sepatutnya begitu. Tengok langit, tengok bulan, tengok bintang. Dan kita disuruh juga melihat ke bumi. Tengok ke langit, 3 semayang. Subuh, maghrib, isyak. 3 semayang ni, kita disuruh untuk melihat ke langit sebelum semayang. Dengan maksud nak tahu masuk waktu. Sekali-sekala jangan pakai benda ni, sekali-sekala. Cuba kita buat originalnya. Sekali-sekala jangan pakai. Jangan pakai apa semua. Tapi kena mengaji dululah macam nak tengok tu. Dan kita dah lepas dah kat sini, ya. Dah belajar dah cara-cara nak tentukan masuk waktu maghrib macam mana, isyak macam mana. Jadi 3 waktu ni disuruh untuk kita melihat ke langit. 2 waktu lagi disuruh untuk kita melihat ke bumi. 2 waktu tu Zuhur dengan Asar. Asar tengok bumi. Sebenarnya tengok langit juga, tapi tengok bumi, tengok maksud tengok bayang-bayang. Jadi bila tengok bayang-bayang, matahari suluh kayu yang kita pacakkan. Kita pacakkan kayu, matahari duk gerak dah. Ada bayang-bayang. Tengok bumi tu. Bila kita tengok tu, sebelum nak sembahyang Zuhur, ada rasa apa-apa tak kat hati lepas pada tu? Sepatutnya ada rasa lah. Sebab kita tengok kebesaran Allah. Matahari naik. Bayang-bayang makin pendek kan? Ni kayu yang kita pacakkan. Matahari duduk sini. Bila matahari naik itu, dia makin pendek lah bayang-bayang. Makin pendek. Sehingga sampai di atas ni tempat ni namanya istiwa. Setiap hari akan berlaku ni. Istiwa. Yang kita panggil khatul istiwa kan? Istiwa. Ni. Maka waktu tu bayang-bayang tak ada. Hilang. Bayang-bayang duduk bawah dia. Bila matahari ke sana, maksud nak petang kan, ke sana,
bayang-bayang dah ada dah kot ni dah. Asalnya kot ni, bertukar kot ni. Masa nampak je bayang-bayang dah kot ni, ada sikit, maka masuk waktu zuhur. Terasa tak lepas pada tu kita sembahyang zuhur, terasa tak kebesaran Allah? Rasa lah. Tapi kalau tengok tadi pun tak rasa pun. Nak rasa apa? Oh, masuk dah. 1:15. Masuk dah. Macam tu je lah. Jadi, kemudian pula, asar. Matahari berterusan. Mestilah matahari nak terbenam ni. Nak malam kan? Maka asalnya bayang-bayang kot ni, bertukar ikut sini, dah memanjang. Itu perasan tak? Yelah. Kot ni kan? Memanjanglah bayang-bayang tu. Sehingga kan, bayang-bayang tadi, sama panjang dengan kayu yang kita pacakkan. Sama panjang. Waktu ni border sempadan di antara zuhur dengan asar. Lebih sikit aja bayang-bayang tu lebih panjang sikit daripada kayu yang kita pacakkan. Waktu tu masuk waktu asar. Bila kita sembahyang asar, agak-agak terasa tak kebesaran Allah? Rasa Allah. Tiap-tiap hari gitu. Tak pernah pun kita tengok, kita pacakkan kayu, dan bila matahari tu naik, tak pernah pun kita tengok tiba-tiba bayang-bayang tu memanjang, tiba pendek balik. Panjang pendek. Benar? Nak kiamat dah tu. Tiba-tiba bayang-bayang kau ni. Tu memang confirm nak kiamat tu. Matahari sepatutnya terbit timur, tenggelam barat. Tiba-tiba dia pergi ke utara. Kiamat tu. Nak kiamat dah tu. Jadi, tapi selama kita duduk sembahyang berpuluh tahun, kalau kita tengok langit, tengok bumi tadi, begitulah keadaannya. Mula-mula pagi tu panjang, pendek. Bila sampai tengah hari, istiwa, lepas tu manjang, terbenam. Begitulah setiap hari. Terasa tak kebesaran Allah? Rasalah. Sebab tu, dia kata, waktu solat tu, hikmah dia dapat kita mengamati tentang kebesaran Allah bila tengok langit dan tengok bumi. Oleh kerana teknologi yang ada sekarang, menyebabkan kita hilang hikmah itu. Teknologi punya pasal lah. Tapi tak boleh juga kena pakai teknologi. Sebab apa? Kalau tak ada bayang macam mana? Tiba-tiba nak hujan macam hari ni kan mendung. Tak ada matahari langsung. Sudah nak sembahyang macam mana? Kan? Adalah cara-caranya. Cuma jadi satu lagi, kalau nak tengok subuh macam mana? Nak tunggu subuh pula, matahari tu ataupun fajar tu keluar. Matahari tak keluar lagi, fajar tu. Kesan daripada cahaya matahari yang sebelum matahari tu keluar. Dia akan keluar, dia panggil fajar. Nak tengok tu kat kaki langit. Kau duduk sini nak kena gimana? Berserah mana? Dah sembahyang subuh punya pasal. Cuma sekali-sekala buatlah. Tengoklah kebesaran Allah. Bukan suruh hari-hari pun time-time cuti. Gilah. Sembahyang kali ni, hari ni aku nak sembahyang dengan cara sebenar. Cara bila? 1000 tahun dulu orang sembahyang macam mana? Maka aku nak. Tapi kena usahalah sikit. Pagi tu kena pergi tengok dekat kaki langit tu kan. Tengok matahari nak naik tu, nampak cahaya dah naik. Dia ada dua fajar. Satu fajar kazib, satu lagi fajar sadiq dia panggil. Fajar kazib tu fajar tipu. Yang biasanya keluar pukul 5 lebih kurang. Nampak cahaya fajar dia keluar. Dia straight, cahaya dia straight. Kalau tengok kat kaki langit tu, naik macam siapa pernah tengok lampu fanfare? Tengok daripada jauh. Kan dia naik, naik ke atas gitu straight kan. Itu fajar kazib. Fajar tipu punya fajar. Ketika itu kalau semayang, tak usah, semayang subuh. Belum lagi. Tak lama lepas tu dia hilang. Mudah-mudahan kata sekarang lebih kurang 5.40, 5.50, pukul 6, baru naik. Fajar dia, cahaya dia bukan naik macam lampu fanfare tadi. Naik begini pula. Dia punya cahaya tu. Naik gini. Baru betul. Itu fajar sadiq dia panggil. Masa tu, semayang. Semayang lah. Masa semayang tu rasa khusyuk. Saya dah buat, try je. Rasa khusyuk sungguh. Kerana kebesaran Allah rasa. Naik. Begitulah waktu zuhur, asar, maghrib dan isyak. Isyak itu legam, hitam long, tak nampak apa di kaki langit. Tak ada mega-mega ataupun namanya syafaq, tak ada. Kita panggil mega kan. Mega-mega tu tak ada dah. Mega-mega tak ada, kuning tak ada, semua tak ada. Hitam legam. Biasanya dalam pukul 8.40, 8.30 gitu kan. Cuba. Sebab selain daripada kita solat adalah kewajipan, kita sepatutnya dapat merasai kebesaran Allah. Dapat merasai kebesaran dan kehebatan Allah. Dan engkau amat-amatikan dia bagi hadir waktunya. Amat-amatikan dia bagi hadir waktunya. Tunggulah sembahyang. Tunggu sembahyang. Kita biasanya dalam kehidupan kita seharian yang banyak kerja ni, sibuk Sibuk sungguh. Kita ni sibuk sungguh tak? Kerja kan. Maka bila sampai waktunya kita akan sembahyang. Itu tak nama menunggu sembahyang. Biasalah sampai waktu sembahyang lah.
Dia kata, untuk dapat hikmah sembahyang yang sebenarnya, tunggu sembahyang. Pukul 12 tu tunggu dah. Tunggu boleh macam-macam cara. Pertama, tunggu boleh pergi surau masjid, tunggu. Pukul apa? 12.30. Kenapa? Nak sembahyang Zuhur. Datang pukul 6.30. Nak buat apa? Nak sembahyang Maghrib. Tu namanya tunggu. Kalau kita datang-datang masuk terus sembahyang, itu tak nama tunggu, tu nama sembahyang lah. Tapi untuk dapat hikmah sembahyang yang sebenarnya, sembahyang yang hidup, tunggu. Tunggu ada dua cara. Satu, tunggu di surau masjid. Atau tunggu di tikar sejadah. Kat rumah tunggu. Tunggu. Pukul 4 dah tunggu dah. Untuk sembahyang 4.30 asar. Dia akan rasa lain dengan kita yang kerja banyak kelang kabut ni. Allah, nak sembahyang. Pergi sembahyang. Allah Akbar. Salam, belah kerja balik. Lepas tu sembahyang, tak boleh. Waktu-waktu sembahyang. Dia lain rasanya. Dengan menunggu tu. Tunggu. Beza. Tapi jangan tidur. Macam sembahyang Jumaat, bagus lah sebenarnya tunggu. Sebab tunggu sebab ada khutbah, terpaksa tunggu. Tapi tidur pula, tak jadi. Tak jadi, dia tak rasa. Dia tunggu betul, tunggu apa? Macam tunggu. Ada rasa, cuba buat. Tak buat setiap hari pun, cuba buat sekali. Dia akan rasa lain. Lainnya sembahyang aku. Pertama tengok tadi tu. Tengok matahari, tengok bumi. Lain dah rasa. Masa antara lain untuk dapat rasa sembahyang tu, sembahyang jangan atas kapet. Sembahyang atas rumput, atas tanah, atas tar, atas tu lah. Tapi pastikan tak ada najis. Bukan suruh buat hari-hari. Masjid Nawawi dulu mana ada kapet. Malah pasir je. Ada rasa lain. Lain lah. Memang rasa lain. Bawa orang macam ni sembahyang. Kena cuba. Jadi yang ni macam mana? Tunggu. Jangan Allah puas ambil ser. Tak guna kak. Main benda ni. Tunggu sungguh. Macam tunggu. Macam tunggu orang. Macam tunggu. Macam dulu. Saya ingat dulu lah. Kecil-kecil lagi lah. Kalau kita tunggu bas tahun 80-an. Tunggu bas. Tunggu sungguh. Tunggu bas tu. Tunggu sungguh. Tunggu. Tengok je jalan tu. Dia konak. Nampak muncul. Oh. Sampai dah. Saya sempat lah zaman-zaman tu. Walaupun hujung-hujung zaman. Hujung-hujung dah. Masa tu dah nak moden dah. Tapi sempat lah tengok TV tak ada colour. Sempat. Lepas tu tak lama sikit ingat-ingat lupa. Dah colour dah. Kira di antara dua zaman lah. Okey lah dapat dua zaman. Ada orang dia dapat celek-celek tu dah TV colour dah. Saya sempat lah hitam putih tu sekejap lah. Ujung-ujung. Ingat-ingat lupa. Masa tunggu bas tu. Tunggu sungguh. Bas mini. Kat Lembah Kelang kan. Tunggu sungguh. Orang kata tunggu bodoh. Tunggu. Tengok je. Tak ada buat apa. Sekarang tak ada tunggu. Tunggu betul tak? Tak ada. Ada masa tu lah kita duk baca itu, tengok telefon, tengok itu. Dia tak bagi tunggu sungguh lah. Begitulah sembahyang. Tunggu sungguh. Tak buat apa. Tunggu. Kenapa tunggu ni? Tunggu nak sembahyang. Bila masuk waktu terus sembahyang. Lain rasanya. Lain. Waktu tu tak ada kita hilang dunia kita. Kalau kita duduk bergeluman dengan dunia, kerja tu dunia lah, kerja. Tiba, masuk waktu terus sembahyang. Dunia tu tak sempat lagi nak lepas daripada hati kita. Dia masih melekat sikit-sikit walaupun Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain semua kecil, kerja kecil, semua kecil waktu tu. Ketika Allahu Akbar, kata kat mulut aja. Tapi waktu tu terlalu dekat dunia tu sebab baru je 5 minit lepas buat perkara dunia. Tak salah pun buat perkara dunia, bukannya kata salah. Tapi dia tak lepas lagi. Tapi kalau kita tunggu lama-lama dia hilang yang dunia kita tu. Apa-apalah. Bisnes kita, kerja kita apa hilang makin slow. Kita sembahyang. Oh lain rasa. Sangat lain rasa. Betul, kalau sembahyang yang terburu-buru, bukan terburu-buru sembahyang. Pergi ke sembahyang dengan terburu-buru, memang dia akan jadi tak khusyuk. Sembahyang okey je, slow je, relax je, Allah. Slow je. Tapi nak ke sembahyang tu terburu-buru. Sebab tu kita disunatkan qabliyah. Solat 2 rakaat sebelum. Sebab apa? Kalau tak khusyuk pun, biar yang sunat tu tak khusyuk. Sekejap lagi yang fardu ni khusyuk. Dia sebagai macam perantara. Tunggu, sentiasa menunggu-nunggu. Itu maksud engkau amatikan ia bagi hadir waktunya. Bila nak masuk? Dah masuk ke belum? Belum lagi. Duduk. Tak tahu nak buat apa. Kepala je kosong. Tengok. Gitu. Lain. Macam dulu kan kalau tunggu traffic light. Tunggu sungguh traffic light. Tengok sungguh. Hijau, kuning, merah kan. Tengok sungguh. Merah. Tunggu sungguh. Sekarang tak. Saya berkata berhati.
Dia buka telefon. Dia buka telefon. Sebab tu kereta sekarang, dia ada sensor, ada kereta baru-baru, dia ada sensor. Kalau kereta depan dah jalan, kereta belakang tak jalan, dia ada bunyi. Tahu tak? Ada bunyi. Dia kata, weh dah jalan dah. Kau duk belek benda apa? Dia ada bunyi. Sekarang punya kereta. Sebab sekarang tak ada tunggu-tunggu dah. Semua kita buat sentiasa, 24 jam dunia kita. Tak ada dah kita waktu kosong. Tak ada dah. Zaman sekarang tak ada waktu kosong. Sedangkan kita perlu waktu kosong tu untuk ibadah, untuk mengenangkan dosa-dosa dan sebagainya. Tapi kita tak ada waktu kosong. Sentiasa sibuk. Sibuk dengan apa? Benda tak tahu. Nampak macam tu juga. Taklah kaya-kaya pun. Sibuk siang malam. Kerja. Sibuk. Tapi macam tu lah tengok. Kurang-kurang pun biarlah ada banglo 3-4 biji, bisnes besar-besar ada, apa hatilah dunia pun. Ini gitu juga tengok. Kedua, telingamu. Kedua, telingamu itu mendengar kepada bang. Bahasa dulu bang. Azan lah. Bang. Senang lah dulu bang. Saya pernah tanya, saya teringat seorang kawan ni. Kat mana asal-usul bang tu? Nak suruh dia buat kajian sikit. Bang. Apa? Kat mana asal-usul dia kan? Tahu tak bang? Mana asal-usul? Abang. Tak ada kena-kena. Bang. Apa? Bang. Sebab saya suruh dia cari. Lepas tu lupa lah. Lupa nak minta. Cuba cari kan. Nanti dalam masa setahun dua nanti kita kontak balik nak tahu apa tu. Dah lupa lah. Dah berapa puluh tahun dah. Nanti nak kontak dia. Kenapa bang bahasa Melayu? Okay. Sebenarnya bang ni antara perkataan original. Tahu tak Melayu ni, bahasa Melayu dia ambil daripada banyak bahasa lain. Sebab bangsa kita ni masih lagi muda. Tamadun kita pun muda sangat Melayu ni. Berbanding dengan yang lain, Eropah Barat. Kita satu generasi atau satu bangsa yang muda kita ni. Jadi maka bahasa kita sangat miskin. Berbanding dengan bahasa yang lain yang lebih awal, bahasa Arab kan. Dekat muka ni, bulu kat muka ni ada 27 nama. Ni apa nama lain ni kat bawah lain, kat atas lain, kat lain tepi lain, ni lain, sini lain, atas ni lain, lepas tu yang ni lain, sini lain. Ini lain. Kat sini lain, kat sini lain, yang dekat yang tu, yang tak ada lain. Semua nama lain. Ada 27. Nama bulu bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu apa? Janggut, jambang, ni apa panggil? Ni. Seven masih Inggeris. Dah tak ada dah. Kalau ingat saya dah pernah sebut kat sini, Melayu punya bahasa. Tali tudung. Betul kat atas ni, betul anak rambut, berapa je baru? Payah cakap. Jadi bahasa kita sangat muda. Jadi dia terpaksa ambil bahasa-bahasa yang lain. Ambil bahasa Inggeris, buat masuk dalam bahasa Melayu kan. Kalau tengok Dewan Bahasa Pustaka, memang banyak daripada dimelayukan asalnya bahasa Inggeris. Dan sebelum Inggeris diambil masuk ke dalam bahasa Melayu ni, bahasa Arab terlebih dahulu ambil. Ambil apa? Orang Melayu ambil. Kan? Ambil jadikan dalam bahasa Melayu. Banyaklah kalau ikut pengajian saya daripada awal sampai akhir, mesti kita akan jumpa bahasa-bahasa gitulah. Dan dia ambil juga bahasa India, bahasa Hindu. Ada dalam. Adalah sikit kekajian sikit-sikit saya buat. Ada, memang ada. Kalau orang Kerala atau Tamil Nadu datang, dia boleh kata suku daripada vocabulary Melayu dia dah ada dalam kepala dah. Suku banyak oh. Ini sama tapi bunyi lain lah sikit. Macam kalau kita warna, dia orang varna. Sikit-sikit gitu lah. Saya adalah belajar sikit-sikit. Jadi sebab apa? Sebab sebenarnya kita ambil daripada bahasa mereka. Kita yang ambil daripada bahasa mereka. Kalau macam sekarang tu, tahu bahasa apa asal? Sekarang. Sikram. Segeralah. Sikram. Macam mana? Boleh cari lah. Kalau kita kaji sikit. Oleh kerana bahasa kita ni banyak ambil daripada bahasa-bahasa yang lain, maka ahli bahasa ni dia buat kajian. Apakah
bahasa perkataan yang original Melayu. Original Melayu. Ada lah. Banyak lah. Ada dalam laptop saya, tak ada dalam kepala. Dalam laptop ada lah. Kita dah buat list lah. Antaranya bang. Antaranya paku. Paku tu original. Apa lagi ya? Lupa lah. Banyak ya. Budu. Confirm lah budu. Apa lagi ya? Ada beberapa yang kalau kita tengok, oh inilah original punya Melayu. Yang ni dah campur yang lain ni. Campur yang lain lah. Itulah sikit. Bang lah. Nanti saya nak tanya kawan saya balik lah. Daripada mana asal usul bang? Macam Tuhan tu daripada Tuan, Tawaw, Alif, Nun. Daripada Tuhan tu, daripada perkataan dulu dia panggil Tuha, Tawaw, Ha, Alif. Tuha. Tu asal usul. Allah tu, Tuhan tu, Tuha. Tuha tu tua lah. Orang dulu cakap penuh dengan makhraj. Tuha. Bukan ha pedah, ha bulat. Tuha. Lama-lama sampai moden-moden ni, tua. Standard lah. Pelat kan kita ni. Tua. Asalnya Tuha. Tuha tu Tuhan-Tuhan tu. Dengan maksud tua. Maksud tua apa? Dulu apa? Qidam. Kembali kepada akidah. Sebab kita tak disebahkan Allah tu tua. Jadi maksud, ada akhir sekali semula jadi apa? Bukan semula jadi. Tuha. Tua. Dengan maksud qidam. Tidak ada permulaan tu hakikatnya. Sikitlah cerita pasal bang. Teringat pasal bang tadi. Menanti-nantikan azan tu untuk sembahyang. Bukannya, dah azan, pergi sembahyang. Bukan begitu. Macam mana? Tunggu azan tu. Bila nak azan. Gitu. Baru nak dapat hikmah tu, nak dapat rasa. Ketiga, hati kamu memikirkan janjian bagi waktu. Hati pula. Tiga. Hatinya, memerhatikan, memikirkan janjian ataupun janji itu kekuasaan Allah, memikir bagaimana boleh masuknya waktu, macam mana bayang tu boleh terjadi, macam mana istiwa jadi, macam mana zawal jadi, apa bayang-bayang rembang. Daripada situ kaji bayang-bayang rembang. Daripada bayang-bayang rembang tu, ulama kita Islam kaji dulu sebab orang putih. Bayang-bayang rembang tu rembang. Macam mana rembang? Tak ada orang falak je. Rembang tu kita panggil rembang tu kan, rembang panah kan, rembang. Dia baik berembang bukan? Dia gini. Sepatutnya bila kita berdiri dan matahari atas kepala, tegak atas kepala, sepatutnya bayang-bayang kita duduk bawah tapak kaki kita. Sepatutnya gitulah. Kalau kita begini, bayang-bayang kita belah sana. Bila matahari ke sana, bayang-bayang kita akan belah sana. Itu logiknya. Tapi bila matahari betul-betul atas kepala, sepatutnya bayang-bayang hilang. Dia duduk bawah ni. Hilang tu maksud ada duduk bawah atas ni. Kan? Hilang. Tapi kalau kita tengok dekat kita ni, Nusantara, ada juga bayang-bayang. Tapi bayang-bayang ni duduk kat sini. Sikit besar tali kasut. Dalam kitab Turah, kita besar tali kasut. Ada bayang-bayang. Sepatutnya bayang-bayang hilang. Tapi bayang-bayang sepatutnya bayang hilang. Kalau nak ada pun dekat sini, ataupun dekat sini. Sebab jalannya ke sini. Tiba-tiba macam mana boleh hilang bayang-bayang ketika itu, tapi bayang duduk ke sana? Nak kiamat ke apa ni? Itu panggil bayang-bayang rembang tu. Yang sikit tu, besar tali kasut. Macam mana boleh berlaku? Kerana kecondongan bumi berapa? 22 suku apa? Lupa lah. Kecondongan dia sengit sikit tu. Dia bukan bulat betul dan berpusing tepat. Bukan, dia sengit sikit. Yang jadi 4 musim tu lah. Ngaji tak sini? Ni semua geng-geng pondok ni. Saya ngaji pondok, tak ngaji benda ni. Ngaji tuition-tuition gitu aja. Bukan ngaji betul, main belek-belek je. Sebab semua tak tahu ni. Saya memanglah tak tahu, kita bukan bidang tu. Kita duduk ngaji kitab aja. Tapi tengok jugalah. Tahulah juga sikit-sikit. Kan nak jadi 4 musim tu, dia kalau lah dia pusing betul, straight gitu, tak boleh jadi 4 musim. Dia kesengit, kecondongan berapa? 20? 3 suku. Ingat yang ujung je. 21. Berapa? Buat penat je. Ngaji berapa lama ambil SPM? Ada. Kalau ngaji daripada kecil, daripada darjah 1 sampai SPM tu berapa tahun? 6 campur 5. 11 tahun, keluar-keluar, jadi tok guru lah. Ini nak ngaji dunia? Tak apalah, ngaji dunia ngajilah juga dengan dia. Tapi apa hasil? Dah lupa lah. Kita ni pun. Last sekali dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Kurang-kurang dapatlah juga dunia. Takkan tu dah pernah lupa. Saya pun tak ingat lah. Dia ada kecondongan dia. Kecondongan matahari,
tak sama dan tak sama cara perjalanan tu, sengit sikit, yang itu boleh jadi 4 musim. Gitulah cakap gitu lah. Rupa-rupanya kat sini geng-geng pondok belaka ni tak ngaji ni, sains teknologi lah. Allah, kecek lagi lahir-lahir tu duduk pondok. Masya Allah, silap tempat lah tanya. Yang kelima, yang seterusnya, adapun kiblat pula, habis rabat tu. Tenggelam matahari, syafaq, terbit fajar, syuruk dan sebagainya. Itu kita fikir, maka kita rasalah kebesaran Allah ketika solat. Adapun menghadap kiblat, habis dah bab tu, habis dah satu. Bab apa? Bab waktu. Jangan sekadar masuk waktu sembahyang. Ingatlah 3 perkara tadi. Macam tu juga kiblat. Kita menghadap kiblat, cari, sana kiblat, ambil. Sana kiblat, okey sembahyang. Iyalah, memanglah sembahyang waktu tu. Tapi jangan sekadar itu saja. Ambillah hikmah dia. Apa hikmahnya? Adapun menghadap kiblat, kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa engkau hadap kiblat akan dadamu. Syariatnya dada kena menghadap kiblat. Kalau dada tak menghadap kiblat ketika sembahyang, batal sembahyang. Dada menghadap kiblat, bukan kepala, bukan kaki, bukan. Jadi bila nak menghadap kiblat ni? Ketika berdiri dan ketika duduk. Ketika rukuk tak boleh menghadap kiblat dada. Dia akan menghadap ke bumi, tak boleh buat apa dah. Ketika sujud tak boleh buat apa dah. Tapi ketika berdiri dan duduk, pastikan dada menghadap kiblat. Duduk tu maksudnya duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir. Itulah duduk yang ada. Dan berdiri, itu dada wajib menghadap kiblat. Ingat, kadang-kadang Allah cipta kita ni bagi tak sempurna, bukan sempurna dah penciptaan, tapi kadang-kadang Allah bagi tak balance. Memang kadang-kadang telinga lain sikit cupingnya. Allah bagi memang buat gitu. Boleh perhati diri sendiri. Nak bagi tahu tak sempurnanya kitanya. Kadang-kadang hidung besar belah, tak perasan, kena tengok kat cermin. Besar sebelah lubang hidung aku. Perhatilah diri sendiri. Kadang-kadang kaki pendek sebelah. Orang tak perasan, tapi sikit lah, mungkin 1-2 pun dia punya beza. Kadang-kadang kaki besar sebelah betih. Kadang-kadang bulu banyak sebelah betih belah kanan dengan kiri. Allah akan buat gitu supaya nak kita lihat diri kita, Allah, aku ni lemah, tak sempurna. Itu tujuan dia. Dan ada yang Allah cipta agak lari sikit balancing atau alignment kita kat sini. Agak lari. Bila kita berdiri, kaki duduk macam ni, dada dia jadi kat ni. Mungkin kerana accident, mungkin kerana lahir-lahir jadi gitu lah. Kadang-kadang dah cantik dah, bila duduk dia jadi sengit. Bila kaki kita lutut letak cantik gini, dada pula jadi sengit. Ada masalah ni. Masalah balancing. Kalau kereta senang pergi buat Orang macam mana? Tambah-tambah kalau accident, lagilah dia akan jadi. Tambah-tambah nak tayar akhir. Ketika tayar akhir, kita kena sengit sikit, kaki kita masuk tu, naik kaki kanan, kaki kiri masuk ke celah kaki kanan tu. Lagilah kalau orang yang alignment lagi ni, yang tak berapa nak balance ni, ataupun mungkin accident ke apa, ataupun mungkin dengan fizikal dia besar, paha besar ke apa ke, buatlah masalah macam mana pun, menyebabkan masa tu dia kena tekan, terik. Sebab dia akan nak berpusing situ. Kadang-kadang malah ke, jadi tak perasan, at-tahiyah, tak sah mayang tu. Jadi macam tu nak buat macam mana? Kalau dah tahu kita jenis tu, jenis alignment lari, jenis tak apa nak balancing sangat, jenis banyak sangat daging isi-isi yang tak diperlukan ada, menyebabkan jadi sengit, ataupun kita lepas accident, apalah masalah kali pun, kaki serban, buku lali, tak boleh kena lama sangat, nanti dia jadi macam-macam lah. Dah tahu kita gitu, janganlah duduk macam tu. Duduklah macam tayar awal, walaupun ianya tayar akhir. Sebab kita nak selamatkan dada. Jangan nak sunat kaki tu, dia panggil duduk tawarruk. Nak duduk tawarruk kaki tu menyebabkan dada lagi. Kaki tu sunat, dada wajib. Dia nak yang sunat lah, kali yang wajib tak boleh buat, menyebabkan batal. Kita perasan sebab kadang-kadang kita sembahyang belakang tengok depan-depan ni, pakcik ni kenapa dia seorang je lain pada orang? Orang semua macam ni. Dia gitu. Dia sendiri tak perasan ke? Sebab apa saya sebut pakcik? Biasanya beromong sikit Yang muda-muda mesti tak ada masalah sangat. Jagalah dada tu. Satu, syariatnya. Dada menghadap kiblat. Jangan menghadap tempat lain. Ketika berdiri, duduk di antara 2 sujud, duduk tayar awal dan duduk tayar akhir. Yang lain tu tak apalah sebab tak boleh nak hadap kiblat dada. Kedua, bahawa engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu. Janganlah hanya zahir je menghadap konon-konon semayang. Nampak ini wali ni semayang tu. Hati mana? Masuk TMG. Hati pergi mana? Pergi masuk DIY tu. Lepas ni nak beli ni. Tapi luar bukan main. Hati ke mana tak tahu. Dia nak kata, memang sah dari segi fiqh,
sempurnakan rukun yang 13 rukun sembahyang, sah. Kita bukan cerita sah. Sah kita, fiqah kita dah tamat lama dah. Tahun lepas lagi dah tamat dah bab fiqah. Ini bukan bab fiqah. Ni bab tasawuf. Bab rasa. Mentasawufkan sembahyang. Kalau memfiqahkan sembahyang, lama dah settle ya. Dah hari tu lagi dah selesai. Ni mentasawufkan. Jangan luar je nampak. Tapi dalam tak ada apa-apa. Kosong. Jadi dalam tu kena ada. Luar kena ada juga. Dalam pun kena ada juga. Dengan maksud, dia kata, hadap kepada Allah. Hati kamu. Istilah yang kita panggil, ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati tak ada, melainkan Allah aja. Sekurang-kurang ketika sembahyang. Dekat luar memang tak boleh lah. Kat luar macam-macam hati kita duk fikir macam-macam. Tak boleh lah nak macam mana. Tak apalah. Dalam sembahyang pun. Kalaulah dalam sembahyang pun tak boleh ingat Allah. Sedangkan sembahyang ni hanya straight kita dengan Allah. Tak ada perantara siapa-siapa. Sembahyang ni. Dalam keadaan, waktu yang paling boleh, paling dekat, untuk paling senang, paling dekat untuk kita ingat pada Allah dalam sembahyang. Kalau tak boleh buat dalam sembahyang, luar sembahyang, jangan mimpi dapat ingat Allah. Kata tak apa, ingat Tuhan. Tak ada luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang pun tak boleh. Kerana dalam sembahyang, paling mudah, paling senang untuk dapat menghadap Allah, hati menghadap Allah. Paling senang. Sebab itu straight dengan Allah. Straight. Malah dapat kefarduan sembahyang pun straight. Tak melalui Jibril. Nabi Isra Mi'raj ya. Jadi maknanya bila sembahyang tu kita dengan Allah direct. Dan kalau kita usaha betul-betul akan dapat khusyuk tu. Tiba-tiba dalam sembahyang tak dapat khusyuk. Tiba-tiba kita kata dekat luar khusyuk. Mimpi lah. Pegir lah. Sepatutnya kalau dalam sembahyang khusyuk, kat luar mungkin boleh jadi khusyuk, ingat Allah. Khusyuk luar maksud ingat Allah lah. Ataupun mungkin tak ingat Allah. Boleh jadi. Kalau dalam sembahyang khusyuk, di luar mungkin ingat Allah, mungkin juga tak ingat Allah. Tapi kalau dalam sembahyang tak khusyuk, tak boleh ingat Allah, kat luar garanti tak boleh ingat. Tak mungkin dalam sembahyang tak ingat Allah, luar boleh ingat. Tak mungkin jadi gitu. Tak logik. Jadi kita sentiasa ada Allah dalam hati kita. Di luar, kalau nak buat apa-apa, nak mengumpat, nak buat jahat, nak buat apa saja, kan ada gerak tu dalam hati kita tu. Kalau ada dalam hati tu, maknanya adalah Allah dalam hati kita di luar sembahyang. Cuma macam mana nak ada di luar sembahyang? Pastikan Allah ada dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang, Allah, ingat Allah tu, lillahi ta'ala, ingat tu, Allahu akbar, ingat Allah. Lepas tu Allah berkabir, wajah tu syuf, hilang lah. Dia sembahyang auto, wajah tu Bismillahirrahmanirrahim. Benda ni ke lain lah ni. Pergi merayap, pergi kot tu, pergi kot ni, dalam ni. Tak ada dah. Bila tahu-tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Jom makan lagi. Kedah. Tu ya. Kalau macam tu sembahyang kita, jangan haraplah luar nak khusyuk. Luar sembahyang. Jangan harap. Nak ingat Tuhan. Luar sembahyang. Jangan harap. Sekurang-kurangnya, ingat dalam sembahyang. Sekurang-kurang. Ketiga, bahawa engkau khusyuk dan tawaduk dan tazallul dengan anggotamu. Tazallul tu menghina diri. Khusyuk tu tetap macam khusyuk, tetap dan tak bukan ni. Tetap hati dengan maksud aku tengah sembahyang, aku bukan suruh zikir aku tengah sembahyang, tapi dalam hati tu sentiasa sedar tengah sembahyang. Baca pun dalam hati tu sedang. Bukan masa sembahyang tu tak ingat pun. Tahu-tahu baca gitu je. Macam mau bawa kereta masuk giadi tekan minyak gitu je rasa. Kalau macam tu lah gayanya, kita tak khusyuk. Khusyuk dia sentiasa sedar. Tengah sembahyang. Kena ada rasa tu. Tu khusyuk. Dak hati kita. Tengah rukuk, tengah intidal, tengah sujud, 1 rakaat, 2 rakaat, sentiasa ada. Tengah baca Fatihah. Dia bukan secara auto begitu. Bagai air angin lalu. Bagai air lalu je kadar bacaan. Tak ada. Tengah baca Fatihah, tengah baca surah, lepas ni nak rukuk. Okey, dah rukuk, tengah baca subhanallahil azim, tengah intidal, tengah baca zikir intidal, tengah sujud. Bukan suruh cakap. Bukan suruh zikir benda tu. Dalam hati ada kesedaran itu. Itu namanya khusyuk. Tawaduk, khuduk. Khuduk ni tak tergaru-garu. Luaran pula. Tak ada kerja. Saya cerita ni kisah benar ni. Lepas ni sebenarnya jangan perhati orang tak khusyuk pula. Aku nak dengar ada tak? Oh ni tak payahlah nak cerita ni. Itu yang berlaku. Ya, macam-macam. Kejap. Dia ni. Ada je makna dia tidak khuduk, tak ada khuduk.
Tapi khusyuk dalam, tetap tengah semayang, tengah rukuk, tengah baca gitu kan. Luar tak tergaru-garu. Dua-dua ni ada, dan tazallul, menghina diri. Tazallul tu merasa hina. Ketika sujud tu merasa hina. Sujud ni. Ketika rukuk terasa hina. Masa semayang, masa berdiri terasa hina. Macam mana kalau dia kena tangkap polis? Dia salah lah, buat salah, tak kisahlah langgar isyarat ke apa-apalah, buat salah ha? Polis tangkap, bukan tangkap polis, berhenti kan? Polis pun berhenti, dia pun keluar. Kita memang salah ni, bukan yang tak salah kita lawan balik. Kita pun memang salah, memang jelas-jelas salah. Lepas tu polis tu marah, kita duduk macam ni, faham? Ini memang macam mana? Mesti kita duduk gini kan? Macam mana? Macam tu lah, berdiri macam mana? Kan dia tak bagi duduk, suruh berdiri. Macam mana berdiri kita tu? Macam orang bersalah ha? Macam tu. Macam tu. Bawa laju-laju gini. Macam tu lah. Begitulah berdiri kita depan Tuhan. Biar ada rasa tu. Itu tazallul, menghina diri dengan anggotamu. Masa angkat ni, Allah, jangan sekadar tu aja. Angkat tangan. Apa benda angkat tangan ni? Jangan bergerak, angkat tangan. Tu surrender. Ada kita je duduk semayang, kita copy paste. Tengok orang, gini semayang, aku tiru. Tu je sampai sekarang. Sebenarnya setiap gerakan ada hikmah. Namanya surrender, angkat tangan. Tahu tak? Dalam undang-undang peperangan. Pertama, kain putih. Angkat kain putih tak boleh tembak, tak boleh tangkap aja, tak boleh tembak dia tu. Ataupun tak boleh bunuh dia bila dia angkat kain putih. Itu adalah undang-undang peperangan dunia. Dunia. Bila angkat kain putih. Angkat, maknanya kalah, ngaku kalah. Antaranya bila angkat tangan gini. Tak boleh nak tembak. Berperang dengan dia. Tiba-tiba dia angkat tangan, tak boleh tembak. Kalau tembak dapat tahu salah, pergi masuk mahkamah peperangan. Salah tu. Dah angkat, maknanya dia ngaku kalah. Maknanya surrender. Jadi kalau lah jangan bergerak, angkat tangan. Polis kata gitu. Polis, begitu juga kita semayang, surrender. Dengan sebutkan mulut Allah Maha Besar. Yang lain semua kecil. Kerja kecil, semua kecil. Allah yang besar. Bos pun kecil masa tu. Bos kita. VIP, semua kecil. Allah besar. Ketika itu. Dan surrender dengan Allah. Yalah, kira. Aku kecil. Kecil tu bukan masuk kecil ni. Kecil tu masuk semua kecil lah. Pangkat kecil. Harta kecil. Kecil tu sikit. Semua kecil. Kuasa kecil. Tenaga kecil. Segala-galanya kecil lah. Jadi angkat tu dengan ada perasaan itu. Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Hanifan muslim, musliman dalam keadaan tunduk taat, menyerah diri. Menyerah diri. Tu. Habis. Ada pun niat. Kau apa dah? Satu lagi kot. Satu lagi ke? Banyaknya lagi, bila nak habis kalau gini. Ada pun niat, maka kesempurnaan. Baru 43 minit. Okey. Sikit lagi. Ada pun niat, maka kesempurnaan itu 3 perkara. Niat pula. Pertamanya bahawa engkau ketahui apa sembahyang yang engkau dirikan. Itu fiqahnya. Engkau ketahui apa sembahyang yang engkau dirikan. Itu fiqah lah. Qasad, ta'arud dan ta'yin. Allahu Akbar, saja aku sembahyang fardu Isyak. Itu fiqahnya. Jangan tak apa, Allah faham aku nak sembahyang apa. Allah tak boleh gitu. Fiqah kena jaga. Fiqah jangan tolak. Fiqah kena jaga. Tapi jangan fiqah je luaran tapi dalam hancur. Itu nak ketiga-tiganya. Adapun niat, maka kesempurnaan itu 3 perkara bahawa engkau ketahui apa yang engkau dirikan. Ada qasad, ta'arud dan ta'yin ketika niat. Kalau sembahyang Jumaat tambah satu lagi, imam atau makmum. Kita dah bahas sebelum ni. Keduanya, bahawa engkau ketahui bahawasanya engkau berdiri di antara hadapan Tuhanmu dan ia melihat akan dikau. Itu yang kita baca Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajjahtu, aku hadapkan wajah aku, muka aku. Wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajah aku kepada Allah. Rasa gitu, rasa. Sebab tu kita kata wajah tu, aku hadapkan wajah aku. Kalaulah ada ketika kita menghadap sultan, tuanku, ada perasaan
ada perasaan apa, risau kan, ada perasaan tu ada. Maka kita hadap ke sultan tadi, tuanku tadi tu, bukan boleh tak macam pergi je, tengok pergi borak-borak ada tak gitu, tuanku duduk depan ni, tak ada, tak boleh, dia hadap tu tak bergerak gitu, hadap sungguh. Itu baru kita protokolnya dengan orang besar dalam negara. Mereka pembesar-pembesar negara. Kalaulah dengan Allah, sepatutnya lebih lagi. Kat situ dia dapat perbandingan dia. Maka engkau berdiri dengan haibah. Haibah ni takut. Berdiri dengan takut. Dan sakinah. Walaupun takut tapi tenang. Berdiri tu ketika nak sembahyang, takut tapi tenang. Kenapa takut tapi tenang? Kita bila takut dengan makhluk, kita akan menjauhkan diri. Automatik. Sebab kita dengan makhluk, kita dengan makhluk lain, kita boleh jarakkan. Kita takut dengan harimau, kita akan lari daripada dia. Takut pada orang, kita akan lari. Gitu. Sebab kita boleh lari daripada makhluk. Maka kalau kita takut dengan dia, kita akan lari. Sedangkan kita disuruh untuk takut pada Allah. Yang kata ittaqullah. Takutlah pada Allah, takutlah. Takut kepada Allah tak sama dengan takut dengan makhluk. Takut pada Allah tak boleh lari. Boleh lari dengan Allah. Mana boleh lari? Jadi bila tak boleh lari, tapi takut, maka dia jadi tenang. Macam mana? Contoh. Budak. Umur 3, 4, 5 tahun. Tengah seronok gurau. Bergurau tu kan. Kan kita kejar dia kejar kita. Kejar kan. Budak-budak ni. 3, 4 tahun. Ada satu ketika, budak lagi dia mana tahu. Dia tak boleh pergi lah. Kiri kanan tak boleh. Mungkin dinding lah. Pucu lah. Dia akan buat apa? Dia akan peluk. Dia akan peluk. Dia tak boleh buat apa. Aku tak boleh buat apa. Nak lagi tak boleh dah. Terperangkap. Dia akan peluk orang yang kejar dia tadi. Begitulah. Sebab tak boleh buat apa. Begitulah. Dan dia akan rasa tenang dengan peluk tu. Begitulah kita dengan Tuhan. Tak boleh lari. Tapi kena takut. Takut Tuhan tu. Tapi tak boleh lari. Sebab mana boleh lari daripada Tuhan? Mana boleh kita lari daripada Tuhan? Jadi, bila kita kena disuruh untuk takut, dalam keadaan tak boleh lari, itu jadi dekat lagi. Takut lagi dekat. Lagi takut, lagi dekat. Lagi takut, lagi dekat. Makhluk, lagi takut, lagi jauh. Lagi takut, lagi jauh. Lagi takut, lagi jauh. Itu bezanya. Bila kita dekat dengan Tuhan, dia jadi tenang. Bila kita jauh daripada orang yang kita takut, makhluk, lagi tenang. Lagi jauh, lagi tenang. Kita takut dengan dia. Kita ambil orang lah. Ambil harimau senang. Harimau dia tu terlepas. Buaya terlepas. Kita takut dengan dia. Kita duduk dekat PSG. PSG ada buaya? Ada. Adalah mana-mana sungai-sungai kat belah Kuantan sana tu ada buaya. Temeloh ke ada. Okey. Kita duduk kat Kuantan, tenang sebab jauh. Kalau kita duduk lagi jauh, dekat Johor, lagi tenang. Gitulah perumpamaan. Kita takut dengan dia sebab kita hutang dia tak bayar. Kita lari. Kita duduk PSG. Kalau lari berserah, ada tak rasa takut? Kurang sikit lah, tapi takut ada. Jumpa. Lagi jauh sikit. Lagi jauh sikit, pergi agak-agak Jerantut ke. Tapi dalam Pahang lagi. Lagi jauh lagi. Lagi Perlis ke. Lagi mana jauh. Jauh. Maka lagi jauh lagi tenang. Sebab kita takut dengan dia. Tapi Allah tak boleh. Tak boleh berpisah. Maka kita lagi takut, lagi dekat dan lagi tenang. Sebab tu dia kata, maka engkau berdiri dengan haibah, takut ketika sembahyang, dan sakinah. Tapi sakinah, tenang. Ketiga. Bahawa engkau mengetahui bahawasanya ia mengetahui akan barang yang di dalam hatimu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Kita dengan orang boleh berlakon. Buat baik, belakang, bantai. Mu tahu tak dia tu? Bantai. Setakat tengok, wah ini aku jumpa baik. Tapi bila tengok, buat akaun media sosial, buat akaun fake akaun, lepas tu bantai. Balasa. Tapi jumpa, minum. Siap nak belanja minum lagi. Tapi orang tahu, orang tak tahu. Dalam hati dia duk maki orang tu. Orang tak tahu. Tapi kita tahu ni. Engkau bahawasanya Allah alimun khabir. Alim maha mengetahui, khabir maha mengenal. Mengenal khabir tu bukan mengenal macam kita. Kita mengenal juga, tapi kita nahnu nahkumu bizawahir. Kita berhukum benda yang zahir. Wallahu yatawallas sarair. Perkara yang dalam
Kita tak boleh nak hukum, serah pada Allah. Kalau kita tengok hari-hari dia datang semayang, kita kena kata dia baik. Kita tak boleh kata dia betul, dia datang semayang, datang surau Al-Furqan, datang hari-hari. Tapi sebenarnya ada benda tu, ada udang sebalik mi tu. Dia nak try jadi pengusi tu, Syara Agung dah dekat. Tak boleh kata gitu. Tak boleh kata gitu. Sebab nahnu nahkumu bizawahir. Kita tengok benda zahir, kena kata zahir. Dia tu baik, baik. Sebab apa? Hari-hari tengok pergi masjid surau. Kalau pergi masjid surau tak baik lagi. Tapi entah hati dia, mana boleh baca hati orang? Kita kalau tahu secara luaran, nampak dia cakap baik, kena kata baik. Tak boleh kata cakap baik, entah belakang dia kutuk aku. Tak boleh. Sebab tak tahu. Tapi Allah khabir. Khabir ni tahu luar dalam. Tak boleh sorok. Jadi, ketika kita niat tu, Allah tahu niat kita. Maka kita perlu merasakan dengan Allah tak boleh tipu. Tak boleh nak berlakon. Tak boleh nak berlakon. Allah berlakon konon-konon ingat Tuhan. Keruk ni. Ni, kening ni, takut. Nak bagi tahunya khusyuk ingat Tuhan. Tapi innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui. Sebab tu dia kata ujung tu, maka selesaikan olehmu daripada membimbangkan pekerjaan dunia. Ni. Maka lupakan dunia tu. Sebab walaupun kau berlakon kat depan, punyalah tak bergerak, punyalah berkerut, punyalah baca, tapi Allah tahu sampai ke dalam. Kalau dalam tu tak ada juga. Jadi maka dia kata, buang pekerjaan dunia, perkara dunia dalam hati ketika itu. Jangan duk sibuk luaran nak tunjuk kat orang aja. Dalam Allah tahu sampai ke dalam. Cukup. Banyak lagi ni. Yang ketujuh takbir. Yang ketujuh pula takbir. Takbir. Adapun takbir itu maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Takbir. Ada 3. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu aja. Sedangkan dalam takbir tu ada 3 perkara. Macam tadilah, setiap ibadah kita ada 3. Tengok dari sudut akidah, tengok dari sudut fiqh, luaran zahir, tengok dari sudut tasawuf dalam. 3. Maka sempurnalah ibadah kita. Cantik. Ini luar saja, dalam tak ada. Ataupun dalam saja ada. Baik, bukan main hati dia. Tapi mulut uduh. Bercakap, ya Allah, tak jaga hati orang. Tapi dalam hati baik. Tak jadi tak? Ada orang cakap punyalah baik. Hati pula uduh. Tak jadi. Dia kena 3. Akidah, pegangan tentang ketuhanan kena ada dalam hati. Tentang syariat zahir yang kita tunjuk kat orang ni, yang semua orang boleh nampak, dalam hati tasawuf. 3 ada, baru sempurna gitu. Jadi kita akan bahas, adapun takbir itu maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Wallahu a'lam. Tangguhlah kita sudah dengan tasbih kafarah dan subhanakallah wa hamdika. Alladzina amanu wa 'amilus salihati tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.